Pernahkah Anda melihat rekan-rekan, jiran tetangga, atau bayangan diri sendiri di cermin dan terfikir sebegini? Mengapakah ada orang yang walaupun sudah melepasi usia 80 tahun masih hidup penuh tenaga, manakala ada pula yang semakin lemah dari hari ke hari? Hakikatnya, proses penuaan tidak berlaku kepada semua orang dengan cara yang sama. Sesetengah orang semakin kurang bergerak, meninggalkan pergerakan yang biasa dilakukan, dan perlahan-lahan menerima keterbatasan diri. Namun ada juga orang lain yang walaupun sudah melepasi usia 80 tahun, masih mampu melakukan perkara-perkara yang kebanyakan orang lain tidak mampu lakukan. Video hari ini bermula dari titik tersebut. Jika Anda masih mampu melakukan beberapa perkara yang akan diperkenalkan dalam video ini, ia bukan semata-mata karena nasib baik, tetapi bermakna Anda adalah seorang yang istimewa. Ia mungkin tanda bahwa Anda sedang mengekalkan keremajaan melawan arus massa. Perkara ini sama sekali bukan satu kebetulan. Ia adalah keupayaan khusus dan bermakna yang menunjukkan kekuatan otot, keseimbangan badan, dan kemampuan pemulihan Anda. Kesemua ini berkait rapat dengan kekuatan untuk hidup berdikari dalam tempoh yang lama. Ramai orang menjalani kehidupan tanpa menyadari saat mereka kehilangan keupayaan-keupayaan ini. Ia tidak berlaku secara tiba-tiba, tetapi muncul secara perlahan-lahan, bermula daripada kesukaran untuk bangun dari kerusi atau beg pasar yang terasa semakin berat. Dalam video hari ini, kita akan meninjau 8 pergerakan khusus yang kebanyakan orang berusia lebih 80 tahun tidak lagi mampu lakukan. Jika Anda masih mampu melakukan walaupun hanya beberapa daripadanya, Anda bukan sekadar bertahan, tetapi Anda sebenarnya menua dengan sihat, benar-benar melawan arus massa dalam arti kata sebenar. Teruskan menonton sehingga ke akhir video ya, karena kandungan yang diperkenalkan di bahagian akhir, walaupun sering diabaikan, mungkin merupakan isyarat yang paling kuat. Jom, mari kita mulakan. Kebanyakan orang berpikir bahwa apabila melangkah ke usia 80-an, segalanya akan merosot. Langkah menjadi perlahan, tangan menjadi lemah, dan ingatan pun semakin kabur. Seolah-olah perubahan ini adalah satu proses penuaan yang tidak dapat dielakkan. Namun, hakikatnya adalah berbeza. Banyak bahagian daripada proses penuaan yang sering kita terima sebagai sesuatu yang pasti sebenarnya boleh dicegah, dan dalam sesetengah kes, boleh dipulihkan semula. Tubuh badan tidak tiba-tiba merosot. Sebahagian besarnya adalah karena ia tidak digunakan untuk jangka masa yang lama. Otot menjadi lemah karena tidak lagi digunakan, daya keseimbangan menjadi pudar karena tidak dilatih, dan kelenturan semakin hilang karena tubuh sudah lama tidak diregangkan dengan betul. Ingatan, emosi, dan semangat untuk hidup juga begitu. Kita telah diajar bahwa apabila tua, kita harus kurangkan pergerakan, elakkan risiko, dan perkara yang boleh dilakukan juga semakin berkurang. Namun, pemikiran sebegitu secara senyap menggahatkan kehidupan kita dan akhirnya memenjarakan diri sendiri. Ia mengecilkan dunia kita dan sampai satu masa membuatkan kita menghentikan aktiviti-aktiviti yang pernah melindungi diri kita. Namun nasib baik, ada juga orang yang memecahkan kebiasaan ini. Mereka bergerak dengan cara berbeza, menua dengan cara berbeza, dan walaupun sudah berusia lebih 80 tahun, mereka masih aktif menggunakan tubuh badan, berfikiran tajam, dan hidup dengan sentiasa berhubung dengan orang di sekeliling. 8 tindakan yang akan saya perkenalkan ini adalah tanda-tanda istimewa yang dimiliki oleh mereka. Jika Anda masih boleh melakukan walaupun hanya beberapa daripadanya, mungkin Anda bukan sekadar menua, tetapi sedang menemui semula keremajaan Anda. Mari kita lihat perkara pertama sekarang. 1. Jika Anda boleh bangun dari kerusi tanpa menggunakan tangan, Anda masih seorang yang kuat. Bagi sesetengah orang, ini mungkin kelihatan seperti gerakan yang tidak begitu besar. Namun, keupayaan untuk bangun dari kerusi secara semula jadi tanpa menggunakan kekuatan lengan adalah satu keupayaan fisikal yang sangat istimewa, yang semakin jarang dilihat apabila usia meningkat. Ini karena dalam satu gerakan muda ini terkandung kekuatan kedua-dua belah kaki, kekukuhan bahagian tengah badan teras, daya keseimbangan, dan koordinasi seluruh tubuh. Apa yang lebih penting, keupayaan ini bukan sekedar bermaksud otot Anda baik. Ini adalah salah satu asas terpenting untuk mengekalkan kehidupan yang berdikari. Tanda kelemahan pertama yang dirasai oleh kebanyakan warga emas adalah ketika bangun dari kerusi.
Mula-mula hanya memegang sedikit pada lengan kerusi untuk bangun, tetapi sampai satu masa mereka perlu menggunakan seluruh tenaga untuk menolak badan ke atas, barulah boleh berdiri. Dan dari saat mula bergantung pada lengan, tubuh kita perlahan-lahan kehilangan keupayaan untuk bergerak sendiri. Puan Salma, 83 tahun, yang tinggal di Shah Alam, Selangor, pada mulanya juga tidak menyadari hal itu. Beliau sentiasa berpikir dirinya sehat, jadi beliau tidak begitu ambil pusing. Kemudian pada suatu hari ketika hendak bangun dari meja makan di dapur, beliau terkejut apabila mendapati dirinya secara naluri telah menolak kuat pada meja makan untuk berdiri. Sejak bila saya mula bergantung pada tangan. Hanya seminggu selepas menyadari hal itu, Puan Salma hilang keseimbangan dan terjatuh ketika cuba turun dari katil untuk ke tandas pada tengah malam. Kejadian itu adalah satu amaran besar. Sejak hari itu, setiap pagi beliau meluangkan masa 10 menit duduk di kerusi sambil mengangkat kaki dan memegang dinding untuk berlatih mencangkung squat secara perlahan-lahan. Pada mulanya sangat sukar, tetapi pada suatu hari, beliau tiba-tiba menyadari beliau boleh bangun secara semula jadi tanpa menggunakan tangan, dan satu senyuman senyap terukir di bibirnya. Itu bukan sekedar kekuatan kaki yang telah kembali, tetapi juga saat beliau menemui semula keyakinan terhadap dirinya sendiri. Adakah sekarang ketika menonton video ini, Anda sedang duduk di atas kerusi? Coba bangun sekarang. Pada saat itu, adakah tangan Anda bergerak dahulu atau kaki Anda bertindak balas dahulu? Jika Anda boleh bangun dengan ringan tanpa sebarang bantuan, tidak bersandar pada tangan, itu adalah bukti kukuh bahwa tubuh Anda masih belum kehilangan kekuatan untuk berdikari. Jika selepas usia 80 tahun Anda masih mengekalkan keupayaan ini, itu adalah satu anugerah ajaib yang bukan semua orang miliki dan perlu dihargai. 2. Jika Anda boleh berjalan pantas tanpa tercungap-cungap, Anda masih satu nyawa yang penuh dengan daya hidup. Gaya berjalan seseorang menyimpan lebih banyak cerita daripada usia mereka. Terutamanya keupayaan berjalan pantas bukan sekadar satu cara pergerakan, tetapi juga satu penunjuk yang memperlihatkan bahwa seluruh daya hidup tubuh, dari jantung, paru-paru, otot, keseimbangan sehinggalah tenaga, masih berfungsi dengan kuat. Malah ada kajian menunjukkan bahwa sejauh mana kepantasan Anda boleh berjalan dapat meramalkan jangka hayat dengan lebih tepat berbanding pemeriksaan kesehatan di hospital. Berjalan pantas bukan sekadar soal kelajuan. Ia bermaksud jantung sedang berdegup dengan baik, paru-paru sedang bernafas dalam, otot kaki sedang bertindak balas dengan berirama, dan Anda sedang bergerak ke hadapan tanpa hilang keseimbangan, satu keharmonian tubuh yang menyeluruh. Ia harus seperti sebuah orkestra simfoni di mana tubuh boleh bergerak secara semula jadi. Encik Azman, Cubeninan tahun, yang menetap di Johor Bahru, adalah seorang yang seumur hidupnya gemar mendaki bukit dan sentiasa aktif. Namun beberapa bulan lalu, langkahnya mula menjadi perlahan. Pada mulanya, beliau berpikir, dah tua, biasalah macam ini. Tetapi pada suatu hari ketika bersiar-siar di kawasan kejiranan, beliau mendapati dirinya terpaksa berhenti lama untuk bernafas. Apa yang dah berlaku? Itu adalah kali pertama beliau mendengar isyarat dari tubuhnya dengan serius. Sejak hari itu, Encik Azman mula berjalan semula. Pada mulanya, beliau berjalan perlahan dari rumah ke peti surat di depan pagar, kemudian berjalan 1 pusingan lorong, kemudian 2 pusingan. Selepas 1-2 minggu, langkahnya menjadi lebih pantas, dan yang paling penting, raut wajahnya telah berubah. Kelajuan berjalan bukan hanya pergerakan kaki, tetapi juga kelajuan yang menunjukkan semangat hidup beliau sendiri. Sekarang, tanyalah diri Anda. Jika ada seseorang memanggil dengan cemas, bolehkah Anda berjalan pantas? Dalam situasi perlu berlari untuk tidak ketinggalan bas, bolehkah Anda bergerak tanpa tercungap-cungap? Jika jawabannya ya, maka itu bermakna lebih daripada sekadar stamina biasa. Itu adalah bukti bahwa jantung, paru-paru, otot, dan semangat Anda masih bekerja sama dengan baik. Jika selepas usia 80 tahun Anda masih mengekalkan kelajuan itu, Anda masih menjaga irama keremajaan. 3. Jika Anda boleh berdiri dengan sebelah kaki selama 10 saat,
tubuh dan otak Anda masih mencapai keharmonian yang menakjubkan. Mungkin semasa kecil, ini hanyalah satu permainan. Tetapi apabila sudah tua dan masih boleh berdiri dengan sebelah kaki selama lebih dari 10 saat, itu bukan lagi permainan mudah, tetapi satu penunjuk penting yang menunjukkan betapa canggihnya tubuh dan otak Anda masih berfungsi. Keseimbangan bukan hanya soal tidak terjatuh. Ia adalah fungsi peringkat tinggi yang memerlukan koordinasi serta-merta semua elemen. Otot kaki dan otot teras, organ deria keseimbangan dalam telinga, penglihatan, dan keupayaan pertimbangan yang jelas oleh otak. Jika mana-mana elemen dalam kalangan itu mulai terganggu walaupun sedikit, perkara pertama yang akan runtuh adalah deria keseimbangan. Mungkin sebab itulah orang yang menjaga keseimbangan dengan baik walaupun sudah berusia 70 atau ati tahun, cenderung untuk hidup sihat lebih lama dan mempunyai keupayaan pemulihan yang lebih cepat terhadap sebarang krisis. Sekarang, jika Anda sedang berdiri di tepi singki dapur atau meja makan, cubalah. Angkat sedikit sebelah kaki dan cuba tahan selama 10 saat. Jika Anda boleh berdiri teguh tanpa bergoyang, itu sahaja sudah membuktikan Anda memiliki banyak perkara. Puan Zaiton, Ati-1 tahun, yang tinggal di Petaling Jaya, pada suatu hari ketika sedang menggosok gigi menyadari dirinya sedang memegang erat pada singki bilik air. Beliau mendapati bahwa beliau secara tidak sadar berasa badannya sengit dan tidak boleh berdiri teguh dengan sebelah kaki, jadi beliau perlu memegang sesuatu untuk rasa selamat. Kesadaran kendiri yang senyap itu memberi kesan lebih kuat daripada diagnosis dokter. Sejak hari itu, beliau memulakan satu tabiat kecil. Setiap pagi ketika menggosok gigi, beliau memegang dinding dan berlatih berdiri dengan sebelah kaki. Pada mulanya, beliau berasa tidak selamat tanpa dinding, tetapi selepas beberapa minggu, beliau sudah boleh berdiri teguh dengan yakin tanpa bergoyang walaupun melepaskan kedua-dua tangan. Dan perubahan terbesar adalah emosinya. Beliau berkata bahwa ketakutan yang pernah dirasai dalam setiap langkah, setiap saat berhenti, kini telah hilang. Deria keseimbangan bukan sekadar keupayaan membantu Anda tidak terjatuh. Ia adalah bukti bahwa sistem saraf Anda masih berfungsi dengan peka dan isyarat yang menunjukkan tubuh dan otak Anda masih hidup. Jika sekarang Anda juga boleh berdiri dengan sebelah kaki selama lebih 10 saat, itu adalah bukti kukuh bahwa walaupun sudah melebihi 80 tahun, Anda masih boleh menjaga pusat graviti kehidupan Anda sendiri. Ford. Jika Anda boleh duduk di lantai dan bangun semula tanpa bantuan, seluruh tubuh Anda masih sehat. Duduk di lantai dan bangun semula adalah satu tindakan yang tidak begitu sukar bagi kanak-kanak, tetapi merupakan salah satu gerakan yang semakin menakutkan apabila usia meningkat. Walau bagaimanapun, gerakan ini bukan hanya masalah kekuatan otot. Ia adalah senaman seluruh badan yang memerlukan semua elemen berfungsi bersama. Daya tolak kaki, kestabilan kawasan otot teraskor, koordinasi tangan dan bahu, keupayaan keseimbangan dan kelenturan, serta keupayaan kawalan menyeluruh. Jika sudah melebihi 40 tahun dan Anda masih boleh duduk di lantai kemudian bangun semula secara semula, jadi tanpa menggunakan tangan atau alat bantuan, perkara itu bukan sahaja melangkaui kekukuhan biasa, malah adalah isyarat yang menunjukkan seluruh tubuh Anda masih berfungsi secara harmoni sebagai satu entiti organik. Malangnya, ramai orang tua mula mengelak daripada duduk di lantai bermula dari satu masa tertentu. Sama ada ketika bermain dengan cucu cicit, ketika perlu mengutip barang atau duduk berehat, lantai rumah semakin menjadi asing bersama dengan kebimbangan bolehkah aku bangun nanti? Dan ketakutan kecil ini perlahan-lahan membuatkan tubuh menjadi kaku, mengurangkan pergerakan dan menghilangkan keyakinan diri. Encik Rahim, 83 tahun, yang menetap di Kuantan, Pahang, juga pernah begitu. Pada suatu petang, apabila cicitnya mengajak bermain dan menyusun set catur di lantai, beliau teraga-agak seketika. Walaupun kanak-kanak itu sedang memandang, beliau tidak pasti sama ada beliau boleh bangun semula selepas duduk di lantai. Pada saat itu, Encik Rahim bertekad. Beliau mula berlatih berdiri di depan cermin, memegang dinding, perlahan-lahan melipat lutut, kemudian meluruskannya. Beliau juga mengulangi senaman mengangkat kaki ketika duduk di kerusi, dan setiap hari berlatih melutut kemudian bangun di tepi katil.
Beberapa minggu kemudian, beliau melutut ke lantai, perlahan-lahan duduk, kemudian bangun dengan megah tanpa bersandar pada kedua-dua tangan. Senyuman beliau ketika memandang mata kanak-kanak itu bukan hanya karena pergerakan tersebut, tetapi karena beliau telah menemui semula kepercayaan terhadap dirinya sendiri. Adakah sekarang Anda sedang mengelak daripada duduk di lantai? Adakah alasan Anda mengelak karena tubuh benar-benar tidak mampu, atau karena Anda telah berhenti mencoba berbanding sebelum ini? Jika Anda masih mempunyai kekuatan untuk bangun dari lantai, itu adalah bukti paling kuat yang menunjukkan Anda masih mengekalkan keupayaan, pemulihan, dan daya hidup tanpa mengira usia. Jangan sesekali lupakan kekuatan itu. 5. Jika Anda boleh menjinjing bakul pasar yang berat dengan sebelah tangan, Anda masih mempunyai kekuatan untuk digunakan. Dalam perjalanan pulang dari pasar, saat Anda secara tidak sengaja menjinjing bakul barang dengan sebelah tangan dan melangkah, satu perkara yang Anda lakukan tanpa masalah ketika muda, tetapi kemudian pada suatu hari, Anda tiba-tiba merasakan bakul itu sangat berat. Saat itu adalah satu isyarat kecil, tetapi jelas yang dihantar oleh tubuh kepada kita. Biasanya, mungkin rasa itu perkara kecil, tetapi kekuatan untuk menjinjing bakul pasar bukan hanya masalah otot, tetapi juga satu kriteria penting yang menunjukkan sama ada fungsi seluruh badan sedang beroperasi dengan baik atau tidak. Dari lengan, bahu, belakang, pinggang, kekuatan cengkaman tangan sehinggalah bahagian bawah badan yang menjaga keseimbangan. Semua otot dan sendi mesti berfungsi bersama, dan pada masa yang sama pernafasan serta degupan jantung juga perlu selaras secara semula jadi. Apabila usia meningkat, jisim otot secara semula jadi berkurang, terutamanya otot bahagian atas badan sangat mudah kelihatan lemah. Walaupun begitu, jika Anda masih boleh menjinjing bakul pasar dan berjalan secara semula jadi, itu bukan hanya bermakna Anda masih mempunyai otot. Ia bermakna keupayaan menggunakan tubuh masih hidup, dan adalah isyarat yang menyatakan kekuatan berdikari yang sebenar. Encik Hasan Apinol Taun yang tinggal di Heras, Kuala Lumpur adalah seorang yang mempunyai sifat perlu menyelesaikan semua urusan pasar dalam satu masa, barulah puas hati. Beliau selalu berkata, "Kena bawa semua sekali. Kalau ulang-alik 2 kali rugi tenaga dan selalu menjinjing bakul yang berat dengan sebelah tangan menaiki tangga." Tetapi pada suatu hari, bakul itu terasa lebih berat dari biasa dan beliau terpaksa berhenti di pertengahan tangga untuk bernafas. Pada saat itu, Encik Hasan bertanya kepada dirinya sendiri, adakah ini karena usia atau karena aku terlalu mengabaikan tubuh badan? Dari hari itu, beliau mula melakukan senaman kecil. Beliau berlatih memijit bola sebesar bola pingpong untuk melatih kekuatan cengkaman, mencoba tekan tubi pada dinding, dan berlatih dengan pemberat ringan untuk merangsang otot tangan. Hanya selepas sebulan, beliau sudah boleh tersenyum semula ketika menjinjing bakul pasar menaiki tangga seperti dahulu. Bukan sekadar menahan beban, tetapi keyakinan dari dalam bahwa dirinya masih mampu melakukannya telah kembali. Jika sekarang apabila menjinjing bakul pasar, tangan Anda asyik menggeletar atau Anda perlu memusingkan badan untuk menjaga keseimbangan, itu mungkin isyarat yang menunjukkan tubuh sedang hilang keseimbangan. Sebaliknya, jika Anda masih boleh membawa barang berat dengan stabil dan melangkah, Anda adalah orang yang bukan sahaja mempunyai kekuatan biasa, tetapi juga mempunyai keupayaan mengekalkan fungsi. Kekuatan itu di zaman ini bukan semua orang miliki. Oleh itu, jangan sesekali menganggapnya sebagai perkara biasa. 6. Jika Anda boleh menaiki tangga tanpa berhenti, Anda masih melangkah mengikut arus kehidupan. Tangga tidak menipu. Dalam saat nafas menjadi kencang, kaki terasa berat, dan tangan secara otomatis mencari selusur tangga, semua kesehatan jantung, paru-paru, otot, keseimbangan, dan stamina keseluruhan akan terdedah. Tidak perlu ke hospital, tidak perlu mesin pengukur tekanan darah atau stetoskop dokter. Tangga adalah satu ujian yang memberitahu Anda dengan tepat keadaan tubuh Anda. Menaiki tangga bukan satu gerakan mudah. Setiap langkah melawan graviti. Gerakan ini adalah satu dialog senyap antara tubuh dan graviti. Jika Anda sedang memenangi dialog tersebut, itu adalah bukti yang menunjukkan tubuh Anda masih berfungsi secara harmoni. Puan Rohana, 82 tahun, yang menetap di Alor Setar, Kedah,
selepas sekali tergelincir sedikit di tangga 2 tahun lalu, telah membiasakan diri menggunakan lift jika ada. Pikiran untuk menaiki tangga semula semakin hilang dan masa berlalu begitu sahaja. Kemudian pada suatu hari, beliau ke rumah anak perempuannya, di mana tandas hanya ada di tingkat 2. Di pertengahan jalan semasa menaiki tangga, beliau berasa sesak nafas, kaki menggeletar, dan akhirnya terpaksa berhenti. Pada hari itu, Puan Rohana buat pertama kalinya merasakan perkara yang menakutkan bukan tangga, tetapi diri sendiri yang telah membiarkan diri lemah. Selepas itu, beliau mula menaiki 3 anak tangga setiap hari. Pada mulanya, beliau memegang erat selusur, kemudian hanya memegang sedikit, dan beberapa minggu kemudian, beliau sudah boleh menaiki 1 tingkat tanpa perlu berehat. Setiap pagi, seperti membuka langsir menyambut cahaya matahari, menaiki tangga telah menjadi sebahagian daripada perkara yang membantunya memulihkan kehidupan harian. Jantung yang pernah tercungap, tubuh yang pernah takut, kini perlahan-lahan kembali ke landasannya. Menaiki tangga bukan hanya masalah ada tenaga atau tidak. Ia adalah penunjuk yang sangat jujur untuk menunjukkan sejauh mana sihatnya jantung Anda. Adakah paru-paru mengedarkan oksigen dengan baik? Adakah kaki boleh menampung Anda? Dan adakah Anda masih ada kehendak untuk terus bergerak ke hadapan? Sekarang adakah Anda takut pada tangga? Atau Anda masih boleh mendaki hingga ke penghujung tanpa perlu berhenti di tengah jalan? Jika begitu, Anda adalah orang yang masih mempunyai kedua-dua kekuatan dan semangat untuk mendaki cerun kehidupan. Kekuatan itu mungkin adalah definisi sebenar keremajaan. 7. Jika Anda ingat perbualan semalam, otak Anda masih berfungsi dengan hidup. Orang ramai sering berkata, bila dah tua, semuanya akan lupa. Tetapi adakah benar begitu? Sudah tentu, sesiapapun ada masanya terlupa. Membuka peti sejuk, kemudian berdiri termangu bertanya, aku nak ambil apa tadi? Atau satu nama yang sudah di hujung lidah tetapi tidak ingat-ingat. Perkara-perkara ini adalah normal. Tetapi jika sekarang Anda masih ingat dengan jelas apa yang Anda makan malam semalam, atau malah konteks perbualan dengan seorang kawan seminggu yang lalu, perkara itu bermakna lebih daripada sekadar ingatan yang baik. Itu adalah bukti yang menunjukkan otak Anda masih berfungsi dengan cerdas, dan adalah penunjuk bahwa keupayaan berpikir dan fokus tidak pudar walaupun usia sudah lanjut. Ingatan, bukan hanya keupayaan mengingati nama atau tarikh. Itu adalah bukti yang menunjukkan aliran darah ke otak masih berjalan lancar, sel-sel saraf masih berhubung dengan sehat, dan Anda masih terus menerima rangsangan mental dalam kehidupan seharian. Itu bermakna sistem saraf tidak merosot malah masih bertindak balas dengan halus. Dunia mengatakan, melebihi 80 tahun maka pikiran akan menjadi kabur. Tetapi jika sekarang Anda masih membaca tulisan ini dengan jelas, boleh menghubungkan masa lalu dan masa kini, dan merasai empati, maka Anda masih seorang yang sedar. Encik Yusuf, 84 tahun, yang tinggal di Bangi, Selangor, adalah seorang yang pendiam dan kurang bercakap. Tetapi beliau mengejutkan orang ramai apabila mengingati dengan jelas tarikh lahir, alamat, malah nama rakan sekolah dari 60 tahun lalu. Apabila ditanya, macam mana Pak Cik ada ingatan yang begitu baik? Beliau menjawab, saya sentiasa ingin tahu. Saya suka membaca buku, bercakap dengan orang, dan belajar perkara yang saya belum tahu. Encik Yusuf tidak menjaga otaknya secara khusus. Beliau hanya sekadar menjalani kehidupan dengan terus menggunakan, berhubung, dan berkongsi. Ingatan juga perlu dilatih seperti otot. Menulis, membaca buku, menyelesaikan teka-teki, dan berkongsi cerita dengan seseorang, semua tindakan ini merangsang dan memastikan otak sentiasa cerdas. Jika sekarang Anda masih ingat dengan jelas nama sebuah buku baru-baru ini, satu peristiwa atau isi perbualan, itu bukan satu keupayaan biasa, tetapi adalah satu daya hidup yang senyap namun kuat, dan adalah makna yang menunjukkan Anda masih wujud pada masa kini. 2.8. Jika Anda boleh bangun dengan segar pada waktu pagi, tubuh Anda masih memulihkan dirinya sendiri. Semasa kita tidur, tubuh secara senyap bersedia untuk pemulihan. Otak menyusun semula maklumat yang terkumpul sepanjang hari, sel-sel membaiki diri, dan sistem imun mendapatkan semula tenaga. Oleh itu, perasaan ketika bangun tidur adalah satu piawaian yang sangat penting untuk menilai kesehatan sepanjang hari.
Walau bagaimanapun, apabila usia meningkat, tidur juga perlahan-lahan berubah. Kerap terjaga, sukar tidur nyenyak, dan hari-hari bangun tanpa rasa segar semakin banyak. Walaupun begitu, jika di usia melebihi 80 tahun, apabila membuka mata pada waktu pagi, pikiran Anda masih cergas, tubuh berasa stabil, dan bersedia untuk memulakan hari baru, perkara itu bukan hanya bermakna Anda telah mendapat tidur yang nyenyak, tetapi juga bukti bahwa tubuh Anda masih sedang menyembuhkan diri. Puan Maimunah, 86 tahun, yang menetap di Kota Baru, Kelantan, bermula dari satu masa tertentu mula berasa kepalanya berat setiap kali bangun tidur, dan sepanjang hari akan sangat letih jika tidak tidur tengah hari. Beliau telah ke hospital menjalani banyak pemeriksaan tetapi hanya menerima jawaban daripada doktor bahwa tiada apa yang luar biasa. Selepas itu beliau mencuba satu perubahan kecil. 1 jam sebelum tidur, beliau meredupkan lampu di rumah, mematikan televisyen selepas makan malam, dan pada waktu pagi membuka langsir untuk menerima cahaya matahari semula jadi yang sekukupnya. Hanya dengan perubahan gaya hidup yang mudah sebegitu, hanya selepas 2 minggu, tidur beliau telah bertambah baik secara menakjubkan. Bersama dengan itu, ingatan, emosi, dan tenaga untuk menjalani hari beliau juga turut berubah. Apa yang beliau perlukan bukan obat, tetapi irama kehidupan. Jika sekarang Anda masih boleh tidur dalam tempo 30 menit, tidak kerap terjaga tengah malam, dan pada waktu pagi boleh bangun sendiri dengan emosi yang segar untuk memulakan hari, itu adalah isyarat jelas yang menunjukkan keseimbangan hormon Anda terjaga dengan baik, sistem saraf otonomi stabil, dan tubuh Anda masih menjalankan peranannya dengan baik. Dan perkara itu semestinya bukan nasib. Itu adalah satu message ajaib bahwa sel-sel jauh di dalam tubuh Anda masih hidup dan meneruskan proses pemulihan. Kepada Anda yang telah bersama sehingga ke sini, sekarang berhentilah seketika dan renungkan. 8 perkara yang baru kita lihat bersama tadi bukan satu senarai semak biasa. Itu adalah trajektori kehidupan yang telah Anda lalui, tanda-tanda yang menunjukkan betapa mendalam dan teguhnya tubuh serta jiwa Anda telah hidup. Ramai orang berkata, melepasi usia 80 tahun, kehidupan akan secara semula jadi pudar, tubuh menjadi lemah dan jiwa juga menjauh. Tetapi hakikatnya berbeza. Orang yang paling tabah dan mempunyai keupayaan pemulihan terbaik di dunia ini adalah orang yang berjalan sehingga ke akhirnya adalah mereka yang masih setiap hari melangkah, tersenyum, membantu, menjaga keseimbangan, mengingati, dan setiap pagi bangun dengan satu tujuan di dalam hati. Jika Anda menemui walaupun hanya beberapa daripada 8 perkara ini pada diri sendiri, Anda bukan sekadar wujud. Anda adalah orang yang secara senyap melawan prasangka dunia. Anda adalah bukti hidup yang menolak tanggapan lama bahwa penuaan bermaksud kemerosotan. Kadangkala, menjadi tua bukan sekadar menjadi lemah, tetapi mungkin satu cara lain untuk menjadi lebih mendalam, lebih teguh, lebih sedar, dan hidup dengan lebih bersemangat. Dan jika Anda rasa Anda masih kekurangan di mana-mana bahagian, itu tidak mengapa. Apa yang penting adalah adanya saat untuk menyadari. Kesedaran adalah permulaan. Setiap hari juga adalah peluang untuk kita memulihkan semula apa yang kita pikir telah hilang. Kekuatan otot boleh dibina semula, daya keseimbangan boleh dilatih semula, dan ingatan boleh menjadi cerdas kembali. Dan yang paling utama, tujuan hidup sentiasa boleh ditemui semula pada bila-bila masa. Pemulihan boleh bermula semula dari saat ini juga. Oleh itu, Anda yang sekarang, ingatlah, Anda masih wujud, Anda masih ada potensi, dan Anda masih dalam proses perubahan dan kematangan. Jika video dari saluran kesehatan warga emas ini telah menyentuh mana-mana sudut hati Anda, jika Anda rasa walaupun hanya salah satu daripada 8 perkara ini menyerupai diri Anda, marilah bersama kami sekarang. Sila tekan butang suka, tekan butang langgan, dan hantarkan video ini kepada orang yang Anda sayangi. Tinggalkan komen tentang bahagian yang paling Anda rasai. Dan bermula hari ini, hanya satu perkara sahaja, satu tindakan kecil dan teguh yang boleh Anda mulakan semula. Apakah ia? Satu ayat daripada Anda mungkin akan menjadi sumber semangat yang besar bagi seseorang yang sedang diam-diam menghadapi kesukaran seorang diri. Dan hakikat bahwa Anda berada di sini pada saat ini mempunyai makna yang lebih besar daripada yang Anda fikirkan.
Terima kasih kerana meluangkan masa hari ini. Sehingga kita bertemu lagi, sentiasalah melihara rasa ingin tahu, jangan hilangkan kehangatan, dan teruskan melangkah ke hadapan setapak demi setapak. Kerana menjadi tua bukanlah satu pengakhiran yang pudar, tetapi kadangkala ia boleh menjadi satu kelahiran semula, dengan cara yang sangat perlahan tetapi amat jelas.